Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga, anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Saman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 114, cetakan lama tulisan Jawi. Dan ini kitab ini juga sudah ada cetakan baru yang ada sekaligus tulisan Jawi dan tulisan Rumi serentak, iaitu terbitan Akademi Jawi. Yang kita guna di masjid ini cetakan lama. Kita patah balik sedikit ke muka surat 113. Persoalan, kalau semuanya telah ditetapkan dan tidak akan berubah, maknanya Allah dah tetapkan dan ketetapan Allah itu tidak berubah, maka apakah perlunya kita berikhtiar dan berdoa? Contoh, orang kata kalau rezeki secupak tak jadi segantang, ya. Sebab apa lagi kita nak usaha sangat, beria-ria sangat, bersungguh-sungguh? Maka jawabnya ialah kita dikurniakan akal dan fikiran. Lalu kita gunalah akal fikiran kita itu, macam mana nak berjaya, macam mana nak bahagia, macam mana nak selamat. Dan yang kedua, kita tiada mengetahui betapakah nasib kita yang sebenarnya. Kita nak kata rezeki secupak, mana kita tahu rezeki kita secupak, kita pun tak tahu. Jadi kita usaha, kerana itu adalah peranan kita. Ada perketentuan, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Macam orang-orang yang berusaha masa pilihan raya baru ni lah, ya. Berkempen, media sosial, Twitter, TikTok, Facebook, ya. Akhirnya yang naik itu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Buruk baik Allah Alam. Yang pasti tidak akan naik seseorang itu pada satu kedudukan, melainkan itu ada takdir Allah Ta'ala di situ. Dan kita pun selalu jadikan wirid, Allahumma malikal mulki
tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya Allah yang memiliki kerajaan, engkau yang memberi kerajaan pada siapa yang kau kehendaki, dan engkau lah yang nanti akan menarik kerajaan itu daripada siapa yang kau kehendaki. Jadi ada masa dia, masing-masing ada masa dan ada giliran dia yang mana Allah tentukan akan berlaku. Jadi usaha ikhtiar kita lakukan sebab kita tak tahu. Sekarang dah berlaku baru kita tahu. Dengan sebab itu perlulah kita berusaha dan berikhtiar, memilih dan melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Dan juga kita itu disuruh berdoa. Bukan kerana berdoa itu akan mengubah takdir, tidak. Tapi berdoa itu adalah penzahiran kepada kehambaan kita. Kita menzahirkan bahawa kita itu lemah, kita itu hamba, kita itu mengikut kehendak Allah. Jadi kita minta kepada Allah, kerana Allah yang maha berkuasa, yang maha berkehendak. Dan kerana doa wal ibadah, kata Nabi SAW, doa dia adalah ibadah. Maka oleh kerana tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, maka kita berdoa. Soal bila Allah nak perkenankan doa kita, dalam bentuk macam mana Allah nak perkenankan doa kita, itu hak Allah. Sebab itulah Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala memberi nasihat dalam kitab Al-Hikam, kitab Hikam Atha'iyah, iaitu janganlah lambatnya perkenan doa daripada Allah Ta'ala itu dalam keadaan kamu itu bersungguh-sungguh meminta menjadi sebab kamu itu berputus asa daripada perkenan Allah. Jangan. Kamu dah bersungguh-sungguh doa pagi, petang, siang, malam, bangun tahajud doa, lepas subuh doa, sebelum maghrib doa, tapi macam tak nampak pun Allah perkenankan. Ya, itu namanya ta'akhur amadil ata. Lambat datang kurniaan Allah Ta'ala. Kenapa jangan putus asa? Kerana pertama, Allah akan memberi pada apa yang Allah pilih untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih. Kita mungkin berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya. Tak kaya-kaya pun, tapi kita tak perasan bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui bahawa kita minta kaya kerana kita menyangka dengan kekayaan itu kita akan bahagia. Kalau kita tahu kita jadi kaya oleh sebab kaya itu kita sengsara, kita pun tak mahu kaya. Biarlah biasa-biasa asalkan bahagia. Tapi kita menyangka dengan kekayaan itu kita boleh bahagia, sedangkan Allah maha mengetahui. Lalu Allah tidak kurniakan kekayaan yang nanti akan membawa kesengsaraan. Tetapi Allah kurniakan kesihatan, Allah kurniakan keluarga yang baik, Allah kurniakan anak-anak yang taat, ya, dan sebagainya. Yang itu lebih berharga lagi daripada harta kekayaan. Kerana kesihatan itu kalau ditarik oleh Allah Ta'ala, orang sanggup keluarkan balik harta benda dia untuk dapatkan balik. Kan antara belanja-belanja besar yang orang sanggup keluarkan berobat. Sampai bergolok bergadai lah kata orang kita. Kenapa nak kembalikan kesihatan? Tiba-tiba Allah tak beri kaya, tapi Allah beri sihat, kereta pun selamat, jarang rosak, tak ada aksiden, ya. Anak-anak pun tak ada terlibat dengan apa-apa, ya. Kan tengok berita tadi katanya ada 3 orang adik-beradik meninggal kena renjatan elektrik. Tak akan banjir ke macam mana ke. Kan satu musibah. Tiba-tiba Allah jaga anak-anak kita selamat, dapat jadi dewasa, dapat bekerja, dapat membahagiakan kita. Itu sebenarnya perkenan doa daripada Allah Ta'ala dalam bentuk yang Allah pilih. Dan Allah perkenankan doa bukan pada masa yang kamu pilih, tetapi pada masa yang Allah pilih. Kadang-kadang Allah bagi, kita ambil lah depan mata kita. Kan kita semua tahu Perdana Menteri kita yang ke-10 ni bukan baru sehari dua dia berjuang nak naik pada Perdana Menteri, dah banyak kali cuba, ya. Adakah nanti dia tak payah berdoa lagi lah? Dah banyak kali pilihan raya pun masih orang lain dia dapat, ya. Tapi bila sampai masa yang Allah pilih, dia naik. Mungkin dalam keadaan lebih matang, dalam keadaan lebih tenang, dalam keadaan lebih bersedia, kita tak tahu. Yang pasti Allah perkenankan doa itu pada masa yang Allah pilih, bukan pada masa yang kita pilih.
Jadi kita disuruh berdoa, bukan kita bagi alasan segala-galanya Allah dah tentukan, tak payah berdoa lah. Tak betul. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda tak tahu kalau segala sesuatu itu Allah dah tentukan? Kenapa baginda masih mengangkat tangan berdoa kepada Allah? Meminta hujan, meminta rahmat, meminta pengampunan, meminta kemenangan. Nabi berdoa. Peringatan. Ini perincian. Para ulama berpendapat bahawa qada dan qadar itu, takdir Allah itu ada dua bahagian atau dua tingkatan. Pertama namanya mubram. Mubram ni maknanya dah lulus, dah lepas. Sementara yang kedua adalah muallaq. Muallaq ni dari segi bahasa maknanya yang tergantung. Jadi di sini keterangannya itu saya lihat mungkin perlu kepada penjelasan, kalau tidak mungkin jadi keliru. Wallahu a'lam lah, yang saya lihat begitu. Kerana diterangkan di sini, adapun yang mubram itu pasti berlaku. Namun begitu kalau kita berikhtiar dan berdoa, maka ianya akan diringankan. Kat sini mungkin kena terangkan. Kita tengok dulu ya. Adapun yang muallaq itu menurut ulama digantung oleh Allah Ta'ala dengan sebab ikhtiar dan doa kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi mungkin kalau orang baca sebentar lalu, orang bayangkan yang mubram tu pasti berlaku, tapi kalau kita berdoa, kita ikhtiar, mungkin dia berlaku juga tapi ringan sikit. Contohnya kita akan bayangkan kita berdoa supaya jangan berlaku banjir kat tempat kita. Sedangkan dalam ketentuan Allah sudah ada ketentuan akan berlaku banjir. Lalu oleh kerana kita berdoa, banjir itu berlaku tapi tak teruk sangat. Jadi ini agak keliru lah kalau kita faham macam itu. Mubram ni adalah takdir yang dalam ilmu Allah. Allah dah tahu akan berlaku banjir dan pastilah Allah tahu banjir itu akan berlaku setakat mana. Teruk ke tak teruk tu sudah ada ketentuan. Maka yang dalam ilmu Allah tidak akan berubah. Allah dah tahu, tiba-tiba jadi lain, tak mungkin. Kalau manusia tahu, rupa-rupanya jadi lain, boleh jadi. Kerana pengetahuan manusia ni terbatas. Tapi Allah tahu segala-galanya. Dan Allah pula tahu apa yang Allah sendiri telah tentukan. Jadi Allah tentukan misalnya di satu negeri berlaku banjir teruk pada tahun ni. Maka berdoa macam mana pun dia tetap akan berlaku. Baik. Cuma mu'allaq yang dikatakan tergantung pada usaha ikhtiar dan juga doa, itu kita melihat daripada sudut bukannya melihat kepada ilmu Allah. Kita melihat bahawa sesuatu itu tertulis di Lauh Mahfuz, ya, akan berlaku banjir teruk, dan dia tergantung. Kalau mereka berdoa, maka akan diringankan. Kalau mereka tidak berdoa, maka teruk berlaku. Tetapi dalam ilmu Allah, Allah tahu kalau mereka berdoa atau tak berdoa. Berarti Allah tahu banjir sebenarnya teruk tak teruk, Allah sudah tahu. Yang mubram tadi tak akan berubah. Tapi kita melihat pada sudut usaha dan ikhtiar, bukan melihat kepada ilmu Allah, maka itu tergantung kepada usaha ikhtiar kita. Kalau kita pakat berdoa kepada Allah, nanti Allah akan datangkan banjir yang tidak teruk. Tapi kalau kita tidak berdoa, maka Allah datangkan banjir yang teruk. Kalau kita berdoa, Allah akan turunkan hujan macam istisqa. Kalau kita tak berdoa, Allah tidak turunkan hujan. Itu maknanya mu'allaq. Tetapi adakah Allah tak tahu kita nanti berdoa atau tidak berdoa? Pasti Allah tahu. Adakah Allah tidak tahu bahawa manusia nanti akan buat solat sunat istisqa atau mereka tak buat? Adakah mereka akan bertaubat atau mereka tak bertaubat? Ya, Allah tahu. Maka melihat pada sudut ilmu Allah tadi, takdir itu mubram. Misalnya Allah tahu bahawa bila berlaku kemarau yang panjang, maka penduduk di kampung itu masing-masing akan bertaubat, memohon ampun kepada Allah, melakukan salat istisqa, dan Allah turunkan hujan. Maknanya pada sudut itu mubram. Cuma daripada sudut usaha ikhtiar manusia tadi, kita lihat, oleh kerana dia buat salat istisqa, Allah turunkan hujan. Itu maknanya mu'allaq.
Kalau dia tak buat solat istisqa, tak bertaubat kepada Allah, Allah sekat hujan. Pada level kita memandang usaha dan ikhtiar makhluk tadi, dia tergantung. Maka kita usahalah. Terbukti di banyak tempat, bila orang-orang di kampung itu atau di negeri itu benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala, kemudian merintih-rintih memohon, melakukan istisqa, Allah turunkan hujan. Kadang tak sempat balik lagi, sudah hujan. Begitu. Tapi bila kita lihat ke atas lagi, kepada level ilmu Allah, Allah sudah tahu bahawa mereka akan lakukan istisqa. Allah sudah tahu bahawa mereka akan bertaubat, dan Allah sudah tahu selepas itu akan turun hujan. Itu mubram. Saya harap jelas ya, kerana saya berarti sekitar lalu kalau dengan keterangan sebegini saja mungkin agak keliru. Wallahu a'lam. Soalan, apa dia malaikat dan berapakah daripada mereka itu yang wajib kita ketahui nama-nama mereka? Jawapan, malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Kalau orang-orang kafir ada yang kata malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Tak betul. Malaikat hamba Allah, makhluk Allah yang dijadikan daripada nur, iaitu cahaya, dan kejadiannya tidak lelaki dan perempuan. Beza kalau manusia ataupun jin, ada yang lelaki, ada yang perempuan. Malaikat tidak. Jadi orang putih kadang-kadang dia bagi gambaran malaikat ni perempuan. Kalau dia lukis gambar perempuan, ada sayap. Itu khayalan mereka lah. Dari segi etikad kita, malaikat tidak ada jantina lelaki atau perempuan. Oleh itu tidak berkahwin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan sebagainya. Jadi beza sifatnya dengan manusia. Dan mereka itu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada pernah maksiat sama sekali. Jumlah mereka itu berapa? Amat ramai. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat ramai itu seramai mana, hanya Allah yang tahu. Firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, surah Al-Mudaththir ayat 31. Dan tiada siapa pun yang mengetahui tentera-tentera Tuhanmu, bilangannya dan sebagainya itu, hakikatnya tiada siapa yang tahu. Illa hu, kecuali dia, yakni Allah saja yang mengetahui. Adapun yang diwajibkan kita mengetahui mereka itu hanyalah 10 saja. Yang kita kena tahu secara tafsil, secara satu persatu, iaitu yang pertama malaikat Jibril atau disebut Jibrail. Pekerjaannya membawa wahyu kepada para rasul, para nabi. Yang kedua adalah Mikail ataupun Mikal. Pekerjaannya menjaga rezeki dan menurunkan hujan. Yang ni yang Wahabi tak berapa nak faham ni. Yang dia kata sesat, ya. Kenapa? Kerana kata wali-wali ada tasarruf, wali-wali boleh melakukan ini, melakukan itu, jadi syirik. Padahal konsep para wali melakukan itu dan ini samalah macam konsep malaikat. Bila kita kata malaikat yang jaga rezeki, bukan makna instead of Allah, bukan. Ini hanya dari segi sudut apa yang Allah beri kepada makhluk. Macam sekarang lah kita kata, yang memerintah Malaysia siapa? Oh, kerajaan ni, kerajaan perpaduan. Bukan Allah ke yang memerintah alam ni? Ya, itu hakikat. Yang kita cakap kerajaan ni, kerajaan tu lihat kepada asbab. Sama juga malaikat maut cabut nyawa, bukan Allah ke yang mematikan. Al-Mumit kan Allah. Kenapa pula malaikat maut? Ya, itu kan dari segi tugas. Bukan apabila kita kata malaikat maut mencabut nyawa berarti syirik. Sebab samakan malaikat dengan Allah. Yang mematikan adalah Allah. Ini penyakit gagal faham. Bila kita nak terangkan, dia marah. Ya, dia kata kita putar belik. Inilah hakikatnya. Apa masalah kita kata Mikail kerjanya menjaga rezeki? Adakah menafikan Allah yang memberi rezeki? Kerjanya menurunkan hujan. Adakah menafikan wallazi anzala minas samaa'i ma'an? Dialah Allah yang menurunkan daripada langit itu air. Adakah menafikan? Tidak.
Hakikat segalanya Allah. Malaikat tu pun Allah yang ciptakan. Tugas tu pun Allah yang beri. Kemampuan tu pun Allah yang beri. Maka tidak timbul syirik di situ. Tapi peliklah kita para wali. Nama pun awliya tu ada karamah. Sebahagian daripada karamah tu khawarik lil adat, luar dari kebiasaan. Yang kita nampak depan mata ni kita tak rasa pelik. Menteri ni incas bahagian tu, menteri ni incas bahagian lain, kita rasa biasa je. Tapi bila wali ni incas bahagian ni, kita rasa sesat. Tak betul. Tasarruf awliya itu diterima dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan menyamai Tuhan, apatah lagi mengatasi Tuhan, tidak. Yang ketiga, Israfil, pekerjaannya meniup sangkakala. Ditulis dalam bracket ini nafili atau trompet, macam mana bentuknya wallahu a'lam lah, apabila kiamat berlaku dan juga masa kebangkitan. Keempat, Israel, pekerjaannya mengambil nyawa sekalian yang bernyawa, termasuk diri sendiri. Nanti Israel akan cabut nyawa sendiri. Habis itu sama juga dekat sini. Macam mana kamu kata Israel cabut nyawa ni? Allah lah yang cabut nyawa. Betul. Tak ada contradiction pun. Ya, memang hakikatnya Allah yang cabut nyawa. Tapi dari segi tugas, Allah tugaskan kepada Israel. Kelima, Raqib. Keenam, Atid. Pekerjaan kedua-duanya ialah menulis segala amalan baik atau buruk sekalian mukallaf. Ya, ada yang katakan Raqib, Atid ni dua nama merujuk kepada satu malaikat. Ya. Ada kata tak, Raqib lain, Atid lain. Tak ada masalah lah. Yang penting kita kena beriman ada malaikat pencatat ini yang disebut dalam Quran Raqib, Atid. Yang ketujuh, Ridwan, iaitu pekerjaannya menjaga syurga. Habis Allah tak mampu jaga syurga, tak ada masalah. Allah yang jaga segala-galanya. Wal Hayyul Qayyum. Ini hanya tugas malaikat, tidak menafikan kuasa Allah. Ke-8, Malik atau dinamakan Zabaniyah, iaitu pekerjaannya menjaga neraka. Yang ke-9, Munkar. Yang ke-10, Nakir, pekerjaan kedua-duanya menyoal atau menyeksa mayat di dalam kubur. Seksa tu kalau dah tak boleh jawab lah. Kita hafal siap-siap lah boleh jawab, bukan masalah hafal. Ini masalah keimanan. Ya, kalau hafal pun kalau tak beriman, tak beramal, nanti susah nak jawab. Selesai. Jadi kadang-kadang orang yang atheist, orang yang free thinker, dia payah nak terima kewujudan malaikat ni. Sebab barang tak nampak. Jadi dia kata tak mungkin ada malaikat. Kita kata mana dia? Dia bukan masalah mustahil. Kalau dari segi akal, kewujudan malaikat ni harus possible. Yang mustahil ialah kewujudan Tuhan yang banyak. Tuhan ada dua, Tuhan ada tiga, tu akal tak boleh terima, tak mungkin. Tapi kalau ada satu makhluk yang namanya malaikat, yang begini rupa bentuknya, yang macam ni kebolehannya, harus seimbang dari segi akal. Benda yang seimbang, dia kekal seimbang, sehingga diberati dengan bukti. Berat sebelah sini, berat sebelah sana. Ya. Satu orang berkahwin, lepas dia berkahwin, boleh jadi tak dia dapat anak. Harus possible. Tetapi nanti adakah dia dapat anak, tak dapat anak, nanti bergantung dia berat sebelah mana. Terbukti isteri dia lahirkan anak, ya. Maknanya berat sebelah ada. Ataupun terbukti dah kahwin sampai meninggal pun tak ada anak, mana berat dia sebelah tak ada. Asalnya seimbang. Ada anak, tak ada anak tu asalnya sama seimbang. Jadi ada kata ada malaikat, asalnya sama seimbang. Macam mana kamu kata ada? Sebab diberitahu oleh Rasul. Macam mana kamu tahu Rasul itu betul? Sebab buktinya apa yang ada dalam Quran, dalam hadis itu betul. Macam mana dalam Quran, hadis itu betul? Situ kena kaji. Tentu kamu kena kaji apa dalam Quran, kena faham apa dalam hadis, baru kamu faham Quran hadis itu membawa kebenaran. Tapi nak katakan mustahil malaikat ada kerana tak nampak malaikat. Ya, udara bukan tak nampak. Tapi kamu terima udara ada.
Gelombang radio, pasti ada gelombang radio. Dalam dewan masjid ni pada gelombang radio. Tak percaya, bawa radio, pasang adjust dia punya channel dia, boleh dengar suara. Berarti ada gelombang, tapi kita tak nampak. So kamu assume sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar berarti tak ada. Itu yang tidak akliyah. Itu yang tidak sesuai dengan sains. Adapun percaya pada malaikat tidak bercanggah dengan sains. Baik. Tapi kena lihat kepada dalil lah. Kalau yang akliyah seperti beriman kepada Allah, dia dua. Dengan wahyu pun kita tahu Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha mengetahui. Dan dengan akal pun kita boleh tahu kalau Tuhan itu mesti sempurna. Tapi kalau benda-benda sam'iyat, macam malaikat, macam syurga, macam neraka, yang itu hanya kita boleh dapati melalui jalan wahyu. Kalau dengan orang kafir kita nak berdialog dengan dia, kena fahamkan dia bahawa Quran dan hadis tu, konten dia tu betul. Tak ada yang salah dalam Quran hadis tu. Berarti termasuk yang raib juga betul. Tapi akhirnya hidayah lah. Orang dapat hidayah, dia boleh terima. Yang tak dapat hidayah, dia tetap dalam kekufuran. Waliyazubillah. Seterusnya, apakah dia hari akhirat atau hari kemudian? Ini semua cerita-cerita sam'iyah. Adapun hari kemudian atau akhirat itu, ataupun disebut juga hari kiamat itu, ialah permulaan daripada tiupan sangkakala yang pertama. Pada masa itu habis binasa semua makhluk ini. Kalau dalam atas muka bumi ini, hanya orang-orang kafir saja yang masih hidup pada masa itu. Kemudian dibangkitkan semua makhluk sesudah tiupan sangkakala kali kedua. Jadi kali kedua untuk kebangkitan. Kemudian dibicarakan sekaliannya oleh Qadi, iaitu Rabbul Jalil, di padang mahsyar. Allah Ta'ala sendiri yang akan menghitung, menghisap, menentukan balasan kepada makhluk, hinggalah akhirnya dimasukkan ahli syurga ke syurga dan ahli neraka ke neraka. Waliyadzubillah. Adapun sebutan lain bagi hari akhirat itu ada pelbagai nama yang lain, seperti Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, Yaumuddin, iaitu hari agama. Ditulis ni hari membayar hutang. Kalau hutang dia lebih pada dain. Kalau ad-din asalnya agama ataupun jalan. Yaumul Jazab, yakni hari pembalasan. Yaumul Hisab, yakni hari yang dihitungkan segala amalan mukallaf. Yang tak mukallaf tak ada kira, rufi'al qalam, tak ditulis amalan orang tak mukallaf ni. Yaumul Hasyri, yakni hari yang dihimpunkan sekalian di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Dan wajib kita mengiktikadkan bahawasanya segala yang bernyawa itu akan merasai kematian. Wajib kita yakin setiap yang hidup akan mati. Makhluk lah. Ini tak termasuk Allah Ta'ala. Ini maknanya kullu, ada pengecualian juga. Ya, Quran kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri itu akan merasai mati, tapi tidak termasuk Allah. Surah Ali Imran. Wajib pula kita iktikadkan, percaya akan nikmat kubur dan azabnya. Maka dalam kubur ni ada nikmat dan ada azab. Nikmat kubur itu akan dapat dirasai oleh orang mukmin yang soleh, dan azabnya pula akan dirasai oleh si kafir dan juga mukmin yang asi. Nauzubillah. Orang tu mukmin tapi dia ahli maksiat, boleh jadi dalam kubur dia diazab. Kerana sabda Rasulullah SAW, mana kamu tahu? Kamu ada pasang video ke dalam kubur nak tengok azab dan sebagainya? Bukan. Benda ini boleh berlaku di alam ruh. Ya? Kita kalau pasang video pun kita nampak jasad je lah. Tak nampak dia sedang diseksa atau diazab. Kecuali kalau Allah tunjuk, barangkali tiba-tiba jasad tu dibelit oleh ular ke, ya, jasad tu tiba-tiba hangus ke, nampaklah seperti ada sesuatu berlaku. Tapi asalnya kita tak nampak. Tapi Nabi SAW beritahu, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur itu sama ada ia menjadi satu kebun daripada kebunan-kebunan syurga atau menjadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Moga-moga kubur kita semua ni Allah jadikan
taman daripada taman-taman syurga. Amin. Dan wajib pula kita percaya bahawa akan dibangkitkan, yakni dihidupkan semula sekalian makhluk sesudah mati. Kalau orang-orang yang ateis, dia kata mana ada hidup atas dunia ni je. Ya, mati habislah cerita. Macam mana dah mati hancur boleh hidup balik? Loh, apa akhiran pula mati hancur boleh hidup balik? Kamu dulu tak pernah ada pun boleh ada? Dah pernah ada cuma tinggal hancur, tak boleh Allah jadikan balik? Sepatutnya kamu lebih heran kejadian kamu tu daripada tiada. Boleh kamu terima kamu sekarang ada. Kamu yang pernah ada hanya berubah jadi hancur, adakah susah Allah nak kembalikan? Dia gagal faham kuasa Allah Ta'ala. Lalu diperhitungkan segala amalan masing-masing. Itu Allah Ta'ala sendiri akan memperhitungkan dan menimbang dengan seadil-adil hitungan dan timbangan. Firman Allah Ta'ala, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afwu minkum.